SRC. So kita dah bincang tadi berkenaan dengan bila mungkin dia sedar, dia terpedaya ke tidak. Saya pun telah sampaikan pengalaman saya secara peribadi. Mungkin ada yang suka, ada yang tak suka, tetapi itu realiti saya dan saya kena maklumkan kepada pendengar dan penonton setia KS apa yang telah berlaku di sebalik tabir. Ramai yang memberi contoh kenyataan umum saya sebagai menteri dan ketua pemuda UMNO pada waktu itu, kita sokong, tetapi yang berlaku di behind the scene mesti disampaikan juga. Dan nak kata langsung tidak ada percakapan, langsung tidak ada soalan, langsung tidak ada usaha untuk minta Datuk Seri Najib mengambil tindakan terhadap Jolo, saya rasa tak betul. Dan saya kena maklumkan bahawa itulah yang telah pun berlaku. Whether you want to believe it or not is up to you, but that was my reality and what I went through. So bila kenyataan ni keluar, of course lah, sebelum kita cakap soal penerimaan permohonan maaf tu, refleksi dan reaksi spontan saya mestilah berkaitan dengan apa yang saya telah lalui. And that's why I'm trying to find out, bila dia sedar, yang dia terpedaya, bila dia masih lagi cover up untuk Jolo. Tapi macam Syaril katalah, mungkin ini adalah yang terbaik yang kita akan dapat daripada Datuk Seri Najib. Or hopefully the first of many steps. We'll see. Or the first of many steps. Tapi berkenaan dengan permohonan maaf ni, so kita tolak isu yang pertama, iaitu isi kandungan kenyataan itu yang dia terpedaya. Bila dia terpedaya kita pun tak tahu secara detail. Kita pergi kepada permohonan maaf ini dan implikasi dia. Banyak kenyataan telah pun dibuat. Bila kita buat poll KS dan juga dalam akaun IG peribadi saya sendiri, dapat ribuan respons. IG saya sahaja 14,000 lebih undian telah pun dibuat. Dan kalau kita tengok kepada IG KS, saya nampak ada 5,000 lebih respons. Jadi bukan sampel yang kecil. Ini sampel yang besar. Lebih besar daripada survey-survey politik yang biasa ni dibuat oleh syarikat-syarikat market research. Tapi kita taklah kata sampel kita representative, but Tidak, sebab dia bukan stratified mengikut demografi Malaysia. Mungkin dia lebih berat kepada satu kaum, lebih berat kepada satu kelompok usia dan sebagainya. Yeah. Tetapi contoh dalam IG saya 14,000, 51% menerima permohonan maaf. 49% tidak. Dalam IG KS 53 maafkan Datuk Seri Najib dan 47 tidak maafkan Datuk Seri Najib. Ini crowd IG lah, crowd X lain lah. Ya, dan crowd FB pun lain. Ya, crowd FB lagi menyokong kot. Saya boleh buat andaian bahawa di X saya rasa 90% tak suka sebab itu lubuk orang yang anti BN lah dengan anti Najib. Tapi FB yang mana menjadi lubuk bosku, saya rasa 90% akan meraihkan dan sokong kenyataan ini. So it depends who you ask. Terpulang kepada, bergantung kepada bubble mana yang anda sedang berada di dalam. Tetapi kalau saya nak ambil secara purata lah Syaril, ya, ini your gut feel lah. Yeah, my gut feel. 50-50. I think it's 50-50. Yeah, I think so. Especially dalam Malay ground. I think non-Malay ground is not 50-50 lah. Sebab China dengan India, especially Chinese, they hate Najib. Let's just put it out there. It's a fact, right? But I think in the Malay ground, it's 50-50. And it's a close 50-50. Yeah? And that's a lot for Najib. Yeah. That's a lot, Ada message yang saya terima daripada pegawai Datuk Seri Najib. Dia kata, kenapa perlu buat poll? Because they were not happy with 50-50. And my initial response is that you should be happy it's 50-50. Yeah. Because for some people they're even shocked that that's exactly 50%. a lot of people were shocked that it's 50%. Tapi it's 50-50, which shows that you have at least half the Malay ground. I think half the Malay ground. Tetapi apa yang kita tak tanya adalah apakah permohonan maaf dan penerimaan permohonan maaf ini bermakna. Yeah. That is the point. Sebab you boleh terima permohonan maaf tapi masih merasakan orang tu salah. Right. Yeah.
So orang yang dah melompat ni, kenapa dia melompat? Sebab kalau kita terima permohonan maaf dia pun, tak bermaksud bahawa dia akan dibebaskan. Sebab the process of law is the process of law. Justice continues. Permohonan maaf ini is in the court of mercy. Dan the only person whose mercy matters untuk Datuk Seri Najib is not you, it's not me, it's not even Bapak BMX, but it's the Yang di-Pertuan Agong. That's the only person that can dispense mercy in the form of a pardon. Okay? So, soalan yang patut kita tanya adalah, adakah penerimaan permohonan maaf ini boleh membina satu keadaan di mana sekiranya satu permohonan pengampunan dibuat, ia boleh diambil kira dalam budi bicara dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Kita tak tahu apa perkiraan dan pertimbangan seorang Yang di-Pertuan Agong bila baginda pertimbangkan permohonan maaf. Tetapi kita kena akui bahawa Yang di-Pertuan Agong juga adalah manusia. Dia baca benda, dia baca macam-macam. Dan kalau dia sendiri nampak dan dia punya insting dia sendiri adalah untuk memaafkan, then it can have an effect there. So bagi saya, untuk orang ramai, dia tak akan ada kesan kepada apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib. Just because we accept, akan ada orang yang accept dan mahu supaya dia dikeluarkan at least house arrest or whatever awal. Ada yang accept dan kata serve the time. Ya? Kita tak tahu dalam 50% tu. Tetapi saya tak boleh menolak kemungkinan bahawa ini juga akan membina satu keadaan bagi untuk menjadi salah satu daripada faktor pertimbangan apabila satu permohonan pengampunan baru dibuat kepada Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada. Saya fikir itu tafsiran cynical yang bukan KJ buat, tapi yang ramai buat. Yang agak kritikal terhadap permohonan maaf ini, dia cynical lah, dia sinis. Dia kata kenapa sekarang? Dan kenapa macam ni? Dan andaian mereka yang cynical ini adalah, bagi saya yang soal keputusan mahkamah itu tak relevan lah. Saya tak rasa mahkamah akan dipengaruhi oleh soal mohon maaf tak mohon maaf ini, itu lain. Tapi yang benar adalah saya selalu sebut mood music lah, iaitu keadaan dan senario yang mana dalam senario itu satu keputusan besar perlu dibuat oleh lembaga pengampunan dan terutamanya oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya akui dan saya rasa ada kebenaran dalam tafsiran tersebut bahawa the timing is, kalau tak untuk ini pun is opportune. Opportune maksudnya kalau kebetulan, cantiklah kebetulan tu boleh mengubah mood dalam keadaan ini dan melihat separuh daripada poll yang di poll tu menyokong ataupun menerima permohonan maaf boleh dilihat sebagai satu petanda bahawa ada sebahagian daripada rakyat Malaysia yang tidak akan terlalu marah jika satu pengampunan yang lebih komprehensif diberikan. So itu analisa politik yang wujud di sini. Saya rasa benda tu adil untuk kita komen. Ya. Dan bila kita cakap soal reaksi, reaksi-reaksi tertentu terhadap permohonan maaf ini, saya rasa kita kena bincangkan perkara ini. Sebab ini penting kepada implikasi politik, terutamanya di kalangan parti-parti tertentu. So, bila kita tengok reaksi PMX, tadi yang dirujuk Syaril tadi, bapa negara ni adalah istilah yang digunakan oleh PMX sendirilah. Dia mengakui diri sebagai bapa kepada negara, tak apalah. Tetapi dia kata sebagai bapa kepada negara, bila orang mohon maaf, saya kena sambut baik. Itu ciri kepimpinan. Kita tadi cakap soal reaksi cynical dan juga reaksi yang mungkin adalah kebenaran. Reaksi cynical adalah bahawa PMX rasa bahawa ada nilai pada Datuk Seri Najib, terutamanya di kalangan pengundi Melayu. Sebab Datuk Seri Najib masih lagi mendapat sokongan yang besar daripada pengundi Melayu. 50%, let's just assume 50% tu yang menerima permohonan maaf masih lagi menyokong beliau. So PMX tak bolehlah cakap benda yang boleh mengguriskan hati Datuk Seri Najib. Yang kedua, Datuk Seri Anwar memerlukan sokongan daripada UMNO
Dan kita tahu bahawa UMNO masih lagi majoriti dia mempertahankan Datuk Seri Najib. So dia tak boleh cakap benda yang berbeza daripada ataupun yang lain daripada apa yang dia dah cakap, iaitu saya terima baik. Tapi dia sebut bahawa ialah proses mahkamah. So saya nampak bahawa dari segi sinikal, perkiraan politik Datuk Seri Anwar untuk memastikan bahawa kedua-dua Datuk Seri Najib dan juga UMNO stay on side bagi dia. Tetapi saya juga ingin menyatakan pandangan yang lebih mendalam bahawa respon daripada PMX ni mencerminkan seorang yang ada peradaban yang tinggi lah. Ya, dia memahami budaya orang Melayu ni. Bila orang minta maaf ni, walaupun kita ada keraguan, tapi kita terima. This is the right thing to do in the Malay culture lah. Ya, in the Malay culture. Sebab dia terima mohon maaf pun tidak bermakna bahawa dia setuju Datuk Seri Najib dibebaskan ataupun dia rasa Datuk Seri Najib tidak bersalah. But he did a very Malay thing lah, which is to accept the apology. Dan ini ketimbang apa yang ketimbang apa yang disebut oleh Anthony Loke. You know what he said? Ya, kita punya berita KS dah menunjukkan. Anthony Loke kata dia jenayah tu tetap jenayah. Maknanya dia tetap penjenayah dan soal permohonan maaf dia tak relevan. Kasar tu. Kasar. Walaupun sebenarnya dari segi intinya, betul, mungkin tak begitu jauh daripada apa yang PMX akan rasa. Yes. Kalau kita boleh spekulasi, tapi penyampaiannya mencerminkan. Yes. Saya nak memperkenalkan satu istilah baru, iaitu CQ. Okay. Cultural quotient. Okay. Ada IQ, ada EQ, ada CQ. Ada SQ, spiritual quotient juga. Okay. CQ ini sejauh mana kita memahami keadaan sosio-budaya dan kita dapat sesuaikan diri dengan dalam keadaan sosio-budaya. Completely right. Yeah. This is a flagrant violation of CQ lah. In the Malay I would argue imagination in the Malaysian imagination, Syaril. I don't know. I don't think we should sell short all Malaysians. I think Malaysia, orang Malaysia mempunyai tahap mercy yang ataupun compassionate yang agak tinggi. Dan bila seorang tu dah ada di keadaan yang susah, dia ada dalam penjara. We can doubt what he said, dan saya dalam segmen pertama tadi saya menghuraikan pandangan-pandangan saya berkenaan dengan itu. Tetapi bila seorang tu dah mohon maaf daripada keadaan dia di dalam penjara, and you say you are still a criminal, this is irrelevant. I mean, I cannot think of a worse CQ moment than this. So, my pushback to your analisa KJ ialah mungkin KJ tak melihat kepada perspektif golongan yang kritikal terhadap Datuk Seri Najib, yang mungkin tidak steep in Melayu punya sosio budaya yang menerima permohonan maaf. PMX said, that should have been it. Mungkin, saya terima baik, tapi bla bla bla. Tapi mungkin apa yang Anthony Loke cuba zahirkan adalah perspektif satu segmen dalam Malaysia yang bukan kecil, yang mana ialah kalau kita terima mohon maaf ni seolah-olah kita menghalalkan dan mengiyakan apa yang telah berlaku. Dan damage 1MDB kepada Malaysia ni terlalu mendalam, dan sampai anda ataupun Datuk Seri Najib tu boleh mengakui dan membayar harga itu, selagi itulah kita tak boleh beri respon yang lembut. Ya, tetapi bila anda kata permohonan maaf itu tak relevan, seolah-olah mengenepikan apa saja usaha yang Najib cuba buat untuk bukan hanya bersihkan image dan nama dia, tetapi untuk mencari kemaafan daripada rakyat. That's harsh. This man is in prison. I can disagree with him on many things, tetapi he is trying to say sorry, and you just simply push him aside like that. PMX at least dia boleh kata, ya, saya terima baik, tapi masih lagi kena soal mahkamah lah. That's classic Anwar, but at least dia faham. He understands Malaysians. He understands Malays especially. And, kalau saya orang UMNO, ahli UMNO atau pemimpin UMNO,
saya akan rasa tidak puas hati dengan pendirian Anthony Loke. Loke, can I say that, okay, kalau dia tak nak terima pun, dia kata, kalau dalam istilah kerajaan ni, kalau ada negara yang buat kenyataan kita tak puas hati dengan kenyataan tersebut, kita boleh kata, jangan kata saya kecam kenyataan itu, saya ambil maklum. Banyak istilah yang kita boleh pilih. Ambil maklum is your safe harbor lah. Kalau you tak setuju, I take note. Reply email noted. Apa Loke boleh kata, ya, DAP ambil maklum apa yang Najib kata, tapi dia masih perlu melalui proses mahkamah dan terbukti bersalah dan kita serah kepada mahkamah. Full stop. Ambil maklum. But untuk mengatakan bahawa tak relevan, kau mampus lah. Tak, you see je, sebab kita pernah bincang perkara ni. PH campaign dengan cukup drastik berkenaan dengan 1MDB. Jadi mungkin ada ada banyak benda yang dia campaign drastik, Syaril, yang dia dah 180 dah. Tapi ada banyak benda. Mungkin ingatan tersebut tak pudar lagi daripada minda pemimpin-pemimpin tertentu dalam PH. There's so many things that they campaign hard on, that they've U-turn on, you know. And I'm not even, saya bukan suggest dia patut U-turn benda ni. Saya cakap bila isu yang dia tahu sangat penting untuk salah seorang daripada sahabat mereka dalam kerajaan paduan, yakni UMNO, dia that's bagi PQ, that's political quotient, itu political calculation lain. but even PQ pun tak ada, CQ pun tak ada, PQ pun tak ada. So I don't know what Q is left in DAP or PH. But I think KJ, maybe you're too kind dari segi if you think compassion is adalah nilai yang menyatu padukan semua orang Malaysia dalam hal ini. Sebab ada crowd tentang 1MDB ni is not compassion, it's vengeance. So there is a crowd that will, ada crowd vengeance yang akan menyambut baik kenyataan. Member tu dah dalam penjara, bukan dengan penerimaan permohonan maaf ataupun saya ambil maklum permohonan maaf, dia akan keluar. Dia tetap akan ada dalam sehingga ada permohonan ataupun pengampunan daripada monark yang di-Pertuan Agong. You know, so it comes back to that lah. You know, saya walaupun saya critical dalam segmen yang pertama, bila segmen kedua ni saya melihat bahawa accepting the apology tidak bermakna bahawa kita mengakui bahawa Najib tidak bersalah. Ya. Dan sebenarnya kalau tengok segmen pertama saya pun sebegitulah. Basically I want more of the apology actually. Dan sebab itu saya sebagai rakyat Malaysia, saya bila baca permohonan maaf tu, saya harap ini adalah langkah pertama kepada langkah-langkah yang lain